Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 8 September 2021 bersama dengan saya Nusyah Mama Amin. Kerajaan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob akan menamakan Ahli Parlimen Pontian Ahmad Maslan sebagai calon tunggal untuk jawatan Timbalan Speaker Dewan Rakyat. Ketika dihubungi, Ahli Parlimen Padang Rengas Muhammad Nazri Abdullah Aziz mengesahkan pencalonan tersebut. Untuk rekod, Ahmad yang juga Setiausaha Agung UMNO sedang dibicarakan kerana pertuduhan pengubahan wang haram dan memberikan kenyataan palsu kepada SPRM. Ia berhubung lebih 2 juta ringgit yang diterimanya dari Perdana Menteri ketika itu Najib Razak pada tahun 2013. Jawatan Timbalan Speaker kosong setelah Ahli Parlimen Pengerang Zalina Osman Said meletakkan jawatan pada 23 Ogos lalu. Beliau turut mengusulkan calon pembangkang untuk mengisi jawatan berkenaan. Bagaimanapun, Nazri menolak cadangan tersebut dan menyatakan kerusi Timbalan Speaker Parlimen masih perlu diisi dengan calon kerajaan. Sementara itu, Ahli Parlimen Batu Gajah V. Sivakumar hari ini menggesa Ismail Sabri menjelaskan keputusan mencalonkan Ahmad Maslan sebagai Timbalan Speaker baru. Tambahnya, Ismail perlu meminta maaf kepada rakyat Malaysia atas keputusan mencalonkan seorang ahli parlimen yang berdepan pertuduhan jenayah di mahkamah. Sementara itu, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menegaskan bahawa kerajaan hari ini hanya bersifat sementara sehingga mandat mutlak diperoleh daripada rakyat pada PRU akan datang. Katanya perkara itu antara dua mandat besar akar umbi yang diamanahkan kepadanya melalui ketetapan Perhimpunan Agung UMNO dan MKT UMNO sebelum ini. Ahmad Zahid berkata demikian bagi mengulas perkembangan politik terbaru kira-kira 2 minggu selepas pelantikan Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri bagi menggantikan Muhyiddin Yassin. Kabinet kemudian memutuskan pelantikan Muhyiddin sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara yang dipertikaikan banyak pihak termasuk daripada UMNO sendiri. Kata Ahmad Zahid, dia menerima banyak pertanyaan mengenai apakah pendirian UMNO dalam pembentukan jemaah menteri dan pelantikan Muhyiddin sebagai pengerusi MPN bertaraf menteri. Jelasnya UMNO menyerahkan kepada kebijaksanaan Ismail Sabri untuk membuat keputusan yang dirasakan sesuai dalam mengemudi pentadbiran negara. Bagaimanapun, Zahid mengingatkan kerajaan yang dipimpin Ismail supaya tidak mengulangi kesilapan kerajaan yang lalu. Terdahulu, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menerima kunjungan bekas Perdana Menteri Najib Razak di pejabatnya dalam pertemuan yang berlangsung semalam selama 1 jam. Menurut Ismail, Ahli Parlimen pekan itu komited untuk menyumbangkan masa dan idea bagi pemulihan ekonomi Malaysia susulan wabak COVID-19. Dalam hantarannya di Facebook malam tadi, Ismail berkata kedua-dua mereka membincangkan tentang cabaran ekonomi dalam dan luar negara termasuk strategi berdepan pandemik COVID-19. Untuk rekod, Najib merupakan Menteri Kewangan dari tahun 2008 dan dilantik sebagai Perdana Menteri dari tahun 2009 sehinggalah BN tumbang dalam pilihan raya umum 2018. Ketika dia menyandang jawatan berkenaan, pentadbirannya dibebani oleh skandal 1MDB dan kini menghadapi proses perbicaraan rasuah di mahkamah. Sementara itu, Najib berkata pertemuan dengan Ismail adalah bagi membincangkan keadaan ekonomi semasa Malaysia dan langkah-langkah seterusnya yang wajar diambil. Katanya antara perkara yang disampaikan kepada Ismail adalah Malaysia ketika ini tidak lagi mempunyai daya tarikan terhadap pelabur asing dan kini jauh ketinggalan berbanding negara-negara jiran. Berita yang seterusnya. Perjanjian kepercayaan dan perbekalan antara kerajaan dan pembangkang bakal tergugat jika tiada undi percaya terhadap Perdana Menteri dikemukakan, kata Lim Kit Siang. Pemimpin veteran DAP itu juga mempertikaikan penjelasan Menteri Undang-Undang Wan Junaidi Tunku Jaafar bahawa Agung berkenan supaya undian itu tidak diadakan. Dalam kenyataannya, Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu juga mempersoalkan mengapa perkara itu tidak dinyatakan sejak awal jika Yang di-Pertuan Agong telah berubah fikiran. Sebaliknya, Peguam Negara Idrus Harun mengeluarkan kenyataan luar biasa dan tidak masuk akal bahawa undi percaya akan merendahkan kuasa Yang di-Pertuan Agong. Wan Junaidi semalam berkata beliau dimaklumkan dalam mesyuarat Kabinet bahawa Agong berkenan agar undi percaya tidak dilaksanakan terhadap Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob.
Agung sebelum ini menitahkan agar undi percaya diadakan terhadap Perdana Menteri baru di Parlimen, namun masih tiada kenyataan rasmi dibuat berhubung perubahan keputusan itu. Dakwa Lim hanya ada satu sebab mengapa Ismail tidak mahu mengadakan undi percaya di Parlimen pada Selasa depan, iaitu dia tidak lagi mendapat sokongan 114 anggota Parlimen. Good morning, Jishua. Minuman pertama, produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan. Ia sesuai diminum oleh mereka yang mengalami intoleransi laktosa. Kajian oleh Universiti Tempatan menunjukkan bahawa lebih daripada 90% populasi Malaysia mengalami intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa boleh menyebabkan perut kembung dan diarrhea. Good morning, Jishua membantu meningkatkan sistem imunisasi, merendahkan risiko penyakit dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Keluarga bahagia bermula dengan keluarga yang sihat, dan saya di usia 52 tahun masih aktif, kuat dan sihat semestinya dengan Good Morning Jishua. Kita ke perkembangan yang seterusnya. Menteri Belia dan Sukan yang baru Ahmad Faizal Azumu mempersoalkan arahan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin bagi membuka semula panggung wayang dan acara kesenian. Beliau mempersoalkan mengapa KKM ketika ini masih tidak membenarkan pembukaan semula gimnasium dan sukan padang. Semalam kerajaan mengumumkan pembukaan semula aktiviti hiburan kepada individu yang divaksinasi sepenuhnya di semua negeri mulai Khamis ini, termasuk persembahan seni, pawagam, muzium dan galeri seni. Keputusan itu dibuat sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk merangsang kegiatan ekonomi industri kreatif dan kesenian. Dalam ciapannya yang berasingan, Ahmad Faizal berkata, Kementerian Belia dan Sukan telah menghantar cadangan kepada MKN agar gimnasium dan sukan padang dibuka. Sementara itu, bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Abdul Rahman berkongsi pendapat yang sama di Twitter dengan membantah keputusan tersebut. Ahli Parlimen Muar itu berkata, dia tidak menentang pembukaan semula sektor hiburan namun bersimpati terhadap nasib pengusaha industri sukan. Perwakilan dari Gabungan Pertahankan Hutan Simpan Kuala Langat Utara pagi ini telah dihalang oleh polis dari memasuki pejabat kerajaan negeri Selangor. Bagaimanapun kemudian, polis membenarkan 5 wakil dari gabungan itu untuk masuk dan menyerahkan memorandum mereka. Pada hari ini memberikan memorandum satu amalan demokratik di negara seperti Malaysia yang mana jalan dengan roadblock, terima memorandum di luar SUK dan sebagainya. Beliau telah memberikan alasan bahawa ada isu keselamatan dan pertimbangan itu dibuat selepas mendengar nasihat daripada PDRM. Tetapi apa yang kita tahu tadi, PDRM kata mereka mendapat nasihat daripada MB ya. Jadi mereka menolaklah alasan tu. Kata PDRM kata MB kata PDRM. Memorandum itu adalah bagi menuntut kerajaan Selangor untuk segera membatalkan penyawartaan separuh daripada kawasan hutan simpan tersebut. Ia kemudiannya diserahkan kepada Ketua Setiausaha Sulit Menteri Besar Selangor, Muhammad Hidayat Muhammad Saufi di pintu masuk bangunan SUK. Kami tidak mahu Menteri Besar Amiruddin Syarif keluar dan kata menangguhkan dan sebagainya. Ya. Kita rasa rakyat Malaysia cukup arif untuk faham definasi politik. Ya. Untuk menangguhkan ni tak ada makna kerana hutan tu telah pun dinyawartakan. Jadi apa maksud beliau dengan penangguhan tu? Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Norsha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.